السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah pagi ni perbahasan kita daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah masuk pada amalan yang ke-18. Amalan yang ke-18 ni bertajuk bacaan ketika hujan turun. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan turun, baginda berkata, Ya Allah, moga curahan yang bermanfaat. Jadi pada amalan yang ke-18 ni ialah doa berkaitan dengan hujan yang turun, apakah bacaannya. Kita tengok pengajaran daripada hadis. Pertama, penulis sebut sini hadis ini mengajarkan kita bacaan sunnah ketika melihat hujan turun. Jadi bacaan ni ialah bila mana kita tengok hujan tu dah mulai membasahi bumi. Kalau gelap, hujan tak turun lagi, tapi suasana macam nak hujan, tidak lagi dibaca dengan doa ni. Doa ini ialah doa yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang luas. Iaitu yang pertama, memohon kepada Allah agar hujan yang turun memberi manfaat kepada insan dan juga dunia. Sebab kalau kita tengok dia ada hujan yang menyebabkan berlakunya malapetaka, hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlakunya banjir. Jadi itu antara hujan-hujan yang tidak bermanfaat. Hakikatnya hujan tu bermanfaat sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan daripada langit, daripada atas itu, al-mu'sirat ma'an thajjaja. Kami turunkan daripada awan itu air yang membasahi bumi. Dalam Quran kalau kita tengok, Allah Ta'ala bila mana dia nak sebut hujan yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat ni dalam Quran dia akan guna perkataan ghaith. Ghaith tu maksudnya hujan yang tak membahayakan. Tapi kalau hujan yang bermaksud azab, dia akan guna perkataan matar. Itu beza dalam Quran bila mana Allah Ta'ala sebut wa anzalnal ghaith, kami turunkan hujan yang membasahi bumi. Contoh Allah Ta'ala turunkan hujan bila mana para sahabat selesai perang Badar. Allah Ta'ala nak bersihkan para sahabat ni, Allah Ta'ala turunkan hujan. Hujan yang orang kata apa? Yang banyak sehingga menyebabkan diorang tu badan tu bersih daripada kekotoran, daripada perang. Jadi hujan tu dipanggil sebagai ghaith. Dan ada keadaan turunnya matar.
Matar ni ialah azab, seperti mana Tuhan cerita umat-umat terdahulu dalam Quran, wa anzalna mataran minas sama', kami turunkan hujan daripada langit. Jadi itu beza. Bahasa Melayu akan terjemah hujan, ghais pun hujan, matar pun hujan. Tapi bahasa Arab ada beza. Matar lain, hujan, dan ghais tu lain, hujan yang jenis lain. Okay. Cuma dalam surah An-Naba Allah Ta'ala sebut wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan daripada sesuatu yang diperah. Mu'sirat tu maksud dia awan yang diperah lalu keluar air hujan. Jadi ayat tu dia macam nak beritahu macam mana proses berlakunya hujan. Hujan ni berlaku bila mana kepulan awan tu memenuhi satu kawasan, dan dalam awan tu adanya air. Sebab tu dia guna perkataan mu'sirat, mai pada perkataan asara. Sebab tu kalau kita baca surah wal asri, kita akan terjemah wal asri itu dengan makna masa. Okay. Tapi wal asri itu dia lebih tepat masa yang telah digunakan. Masa yang telah digunakan, maknanya masa yang telah dihabiskan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sebab kalau kita terjemah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, dia macam tergantung terjemahan tu. Tapi kalau sebut demi masa yang telah dihabiskan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Betul lah. Sebab memang hakikatnya manusia ni dia akan buat ataupun dia terbuat benda yang dia tak ada manfaat pada waktu-waktu yang lepas, dan dia menyesal. Okay. Jadi itu beza perkataan bahasa Arab. Sebab tu setiap kalimah, setiap perkataan yang digunakan oleh Nabi ataupun ayat Quran ni, kita kena teliti penggunaan dia. Dia macam perkataan fitnah. Kalau kita tengok, orang kita bila mana sebut fitnah, dia akan nampak tuduh buat benda salah. Dituduh buat benda salah tu dipanggil fitnah. Padahal dia baru satu cabang daripada fitnah. Lepas tu duk gunalah dalil daripada Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih bahaya daripada bunuh. Padahal ayat Quran tu fitnah tu bukan maksud fitnah tuduh orang. Fitnah itu maksudnya ialah kekufuran ataupun kesyirikan. Perkataan fitnah tu sendiri maksud. Sebab tu apa saja benda yang menyebabkan kacau bilau, huru-hara ni, Arab akan panggil fitnah. Ataupun orang yang kena musibah. Contoh orang aksiden, Arab akan panggil rajulun muftin, seseorang yang difitnah. Fitnah apa aksiden? Yang kita Melayu ni faham. Tapi fitnah ni ialah satu bencana ataupun satu bala. Jadi perkataan tu luas. Okay. Seterusnya yang kedua dia sebut sini, memohon agar Allah menjauhkan kita daripada hujan yang memudaratkan sehingga membahayakan diri dan harta. Terdapat beberapa lagi perkara sunnah lain yang berkaitan dengan hujan. Antaranya bacaan doa lain ketika hujan turun. Ini ada lagi riwayat yang dia bagi, riwayat daripada Bukhari juga. Bacaan doa lain ketika hujan turun ialah mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberikan hujan dengan kelebihan Allah dan rahmatnya. Selain daripada Allahumma sayyiban nafi'a, satu lagi mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi wa rahmatihi. Itu antara orang kata apa, antara bacaan-bacaan bila mana hujan turun. Bacaan ketika mana hujan turun terlalu lebat pula dan hujan itu berserta dengan ribut ialah bacaan yang berbunyi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Yang ni panjang sikit. Bila mana hujan tu lebat dan kita tengok macam nak ribut. Macam kita sekarang ni musim hujan sekali dengan ribut ni. Okay. Jadi bila mana kita tengok hujan tu dah bawa angin ataupun permulaan dengan angin yang kuat. Okay. Jadi kita baca dengan doa ni, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang terkandung dalam angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan sesuatu kebaikan yang mengiringi angin ini diutuskan. Jadi doa ni diminta kebaikan pada kekuatan anginnya, pada kandungan anginnya semua sekali.
Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu denganmu daripada keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan juga keburukan kandungannya, wa syarri ma ursilat bihi, dan juga keburukan sesuatu yang mengiringi angin ini diutuskan. Jadi itu antara orang kata apa, bentuk-bentuk doa dan tengok keadaan hujan. Ada sebahagian ulama kata Allahumma sayyiban nafi'ani, kita baca bila mana tengok awan tu mulai gelap, hujan tak turun lagi, baru gerimis baru, masa tu dah baca dah Allahumma sayyiban nafi'a. Bila mana hujan turun biasa, tak kuat sangat, tak lebat sangat, tak berangin kuat macam nak ribut, masa tu baru baca mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Sebab dia kenalah dengan orang kata apa, dengan dia punya keadaan tu. Mutirna maknanya kita telah dihujani. Kalau baca belum hujan lagi, tak kena dengan doa tu. Sebab mutirna tu ialah fi'il madhi, ialah satu kata kerja benda yang dah berlaku. Maknanya hujan tu dah turun. Okay. Jadi itu tergantung pada kita lah, kita nak baca mana-mana pun, yang penting baca. Yang penting kita baca. Sunat mengambil sedikit air hujan dan meletakkannya di badan ketika hujan baru turun. Ini juga antara sunnah bila mana hujan. Anas menceritakan, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala fahassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadithun ahdin bi rabbih ta'ala. Kata Anas, satu hari kami ditimpa hujan bersama dengan Nabi. Lalu Nabi pun membuka bajunya. Riwayat tersebut fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Nabi buka baju Nabi sehingga badan Nabi itu terkena hujan. Kami semua para sahabat bertanya, ya Rasulullah lima sana'ta hadha? Kenapa kamu buat demikian? Jawab Nabi, li'annahu hadithun ahdin bi rabbih ta'ala. Kerana ia baru menerima arahan daripada Tuhannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ini arahan untuk membasahkan badan sikit bila mana hujan. Jadi sunnah bila mana hujan, kita basahkan sikit anggota badan. Mana-mana yang kita rasa nak basahkan. Macam hari ni nak buka baju tak ramuk aku tengah-tengah orang. Kalau pakai kepiah, buka kepiah tu bagi kepala basah sikit. Saya pernah tengok sunnah ni dilakukan oleh guru-guru masa belajar dulu. Bila mana hujan berhenti kuliah, sebab negara Arab dia jarang hujan. Tengah-tengah kuliah ni hujan kat luar. Yang keluar tu ialah syekh sendiri, cabut serban. Bagi basah kepala, lepas tu masuk balik mengajar. Itu antara sunnah. Tapi kita Malaysia ni hujan banyak, malah nak basah-basah ni. Jadi tak selesa. Dia ada orang dia rasa tak selesa badan basah. Orang Terengganu kata se'er ni benda yang basah kita tak selesa, dia rasa lembab gitu. Dia tak selesa. Mungkin tempat kita hujan banyak jadi jarang tengok orang buat benda ni. Okay. Satu lagi, kalau orang tua mandi tengah-tengah hujan ni tak senonoh sangat. Kalau budak-budak okey kot. Okay. Tiba-tiba tengok habis satu masjid keluar sebab hujan, nak beramal dengan sunnah ni lain macam. Okay. Orang tengok pelik tapi basah sikit saja. Okay. Bukan basah habis sampai mandi buat pesta, bukan. Mandi sikit. Bacaan ketika hujan turun sehingga membahayakan nyawa, diri dan harta. Okay. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Maksud doa tu, ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, jangan turunkannya di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit yang besar, bukit yang kecil, di perut lembah dan tempat tumbuh pokok. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Bila mana kita tengok hujan tu lain macam, tak berhenti hujan. Maknanya 2 hari, 3 hari tak berhenti. Jadi pada waktu tu kita disunnahkan untuk baca doa ni.
Kalau belah pantai timur bulan 9, 10, 11, 12. Ini waktu-waktu hujan yang kita tak dapat nak jangka macam mana. Saya duduk di Terengganu, Kemaman ni kalau tak hujan kalau tak banjir, pelik bagi orang Kemaman, mesti kena banjir. Dan dia pernah banjir yang teruk sampai tenggelam, lumpuh satu Kemaman tu. Orang wartawan buat rakaman, tengok daripada helikopter, tenggelam semua tempat. Tak ada tempat yang ada darat ni, kecuali 2-3 kawasannya. Lumpuh lah. Sehingga dia jadi satu kes di Kemaman ni, kalau lepas daripada tenggelam tu, ramai orang jual kereta. Jadi orang yang nak beli kereta ni, seluruh Malaysia tak akan terima kereta pada Kemaman, sebab tahu kereta tu bekas kena air banjir. Sebab tahu kereta tu dah kena air banjir. Okay. Cuma saya nak kata benda yang sangat tidak dijangka lah. Waktu tu saya tak habis lagi belajar. Cuma kita tengok daripada liputan berita tu, kawasan yang tak pernah disangka banjir pun banjir. Tak tahulah tahun tu sangat teruk. Lepas daripada tu, setahun lepas daripada tu, Kelantan pula antara tempat yang banjir teruk, yang mana kita tengok pondok Dr. Basit tu totally lumpuh tu. Sebab air dia, kalau masjid ni habis, sampai ke bumbung habis. Okay. Satu keadaan yang orang kata apa, hakikatnya macam darurat lah. Sebab saya tengok gambar tu lepas daripada air surut ni, kereta rumah orang ni pergi dekat perumahan kampung sebelah, tak tahu pergi ke mana. Luar biasa. Cuma nak beritahunya, itu bentuk-bentuk hujan yang kita tak pasti. Kita tak jangka bila. Sebab dia bermula dengan hujan yang tak berhenti. Sebab hujan nak banjir ni, dia bukan macam hujan ribut, angin kuat. Hujan biasa, cuma dia tak berhenti. Sehari tak berhenti, 2 hari tak berhenti, 3 hari tak berhenti, sedar-sedar air dah penuh. Jadi pada waktu tu kita minta pada Allah Ta'ala supaya tidak menjadikan hujan tu jadi masalah pada kita. Okay. Seterusnya, sunnah yang ke-19, doa sebelum hubungan intim bersama suami dan isteri. Yang ni menarik sikit, orang suka baca. Okay. Doa dia, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan untuk mengganggu apa yang engkau rezekikan pada kami. Kita tengok macam mana Nabi ajar sampai kepada keadaan seperti ni pun ada doa lagi. Pengajaran daripada hadis, yang pertama, hubungan kelamin antara suami dan isteri adalah ibadah yang diberikan ganjaran pahala. Sabda Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada hubungan kelamin salah seorang daripada kamu adalah sedekah. Benar perkara ini seolah-olah mengejutkan. Bagaimana mungkin perbuatan melepaskan nafsu kepada isteri dianggap sebagai ibadah yang berpahala? Bukan kita sahaja yang terkejut, bahkan ada sahabat Nabi SAW juga terkejut. Sahabat Nabi bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Bila mana Nabi sebut wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ni hadis riwayat Imam Muslim, seseorang bila mana dia mendatangi isterinya ataupun perempuan yang dihalalkan untuk dia datang, iaitu daripada kalangan hamba kalau zaman Nabi ni, perbuatan melakukan hubungan tu pun termasuk daripada sedekah. Bila mana Nabi sebut tu, para sahabat ni dia terkejut dengan benda tu. Sehingga sahabat ni dia tanya Nabi, dia kata, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Adakah kami mendatangi isteri dan juga perempuan yang dihalalkan untuk melepaskan syahwat kami ni pun diberi pahala? Jawab Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram? Tidakkah kamu lihat sekiranya kamu letakkan syahwat pada tempat haram, maka padanya dosa? Maknanya bila mana seseorang tu berzina, itu dosa besar. Jadi kalau dia melepaskan syahwat dia pada tempat yang betul, Nabi kata, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Begitulah juga kalau kamu letakkan pada tempat yang betul, maka ianya ada pahala.
Jadi itu antara hadis yang cerita tentang adab-adab bagaimana seseorang pasangan suami isteri itu bila mana dia nak bersama, ini doa dia. Oleh kerana hubungan ini dikira ibadah, Islam menggariskan perkara yang sunat sebelum memulakan hubungan ini, iaitu doa supaya pasangan dilindungi oleh Allah daripada gangguan syaitan. Apa lagi yang disebut oleh penulis ini? Jika dilihat daripada lafaz hadis ini, Nabi menggalakkan setiap Muslim yang mendatangi isterinya untuk memulakan doa dengan menyebut bismillah dan meminta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan pada diri mereka dan zuriat yang bakal Allah kurniakan kepada mereka. Perlindungan daripada awal. Perlindungan daripada awal supaya anak tu tak terkena gangguan syaitan, dan supaya benih yang nak diletakkan dalam rahim itu ialah benih yang betul-betul berkualiti dan baik. Dan hadis ni bukanlah nak tunjuk pada kita syaitan ni dia boleh melakukan hubungan dengan isteri ataupun dengan mana-mana perempuan. Kan kita biasa dengar sebahagian orang dia percaya bahawa rasanya jin yang jahat ni dia boleh buat hubungan dengan perempuan. Ni biasa orang-orang yang merawat orang lah. Dari segi hadis, benda tu ada tak kenyataan? Kenyataan orang kata apa benda tu berlaku. Dari segi hadis tidak disebutkan. Tapi dia disebut dari segi tajrubah, ataupun kita sebut testimoni orang-orang yang berubat. Dia dalam bab perubatan ni dia ada bab-bab yang tidak ada hadis, tapi benda tu dibenarkan oleh para ulama dan dipersetujui oleh para ulama. Contoh berubat dengan cara tulisan ayat Quran atas pinggan dengan dakwah za'faran. Dengan za'faran tu tulis. Dari segi perbuatan Nabi dan para sahabat ada ataupun tidak? Tidak ada. Tapi yang benarkan tu siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebab dia melihat tidak ada apa-apa unsur kesyirikan masa itu. Dia sebagai usaha dan ikhtiar. Dan benda tu jadi. Tapi taklah kata wajib buat seratus peratus. Za'faran tu memang ada kelebihan lah untuk perubatan. Za'faran ni dia stigma bunga. Di Malaysia ni mahal lah harga dia. Dan yang paling berkualiti ni za'faran ni datang daripada Kashmir. Lepas tu second dia daripada Iran, dan yang ketiga daripada Turki. Ni 3 tempat yang menghasilkan za'faran. Dan dia ada satu lagi produk, bila mana beli za'faran ni dia ada satu lagi produk madu lebah tu yang hisap bunga za'faran tu saja. Itu lagi mahal lah madu dia. Cuma nak beritahu memang terbuktilah za'faran ni satu perubatan yang daripada dulu-dulu ni. Dan kalau tengok zaman Nabi ni, Nabi selalu sebut tentang unsur-unsur za'faran ni. Antaranya za'faran ni digunakan sebagai tambahan kepada air wangi. Minyak atar apa semua tu digunakan. Selain daripada tu, za'faran ni juga ialah satu bahagian daripada fashion. Baju pakaian putih dicelup dengan za'faran nak bagi wangi. Dia baju putih bila mana celup dengan za'faran, dia tak akan jadi putih, dia jadi warna kuning sikit. Tapi zaman dulu dia style, orang pakai baju macam tu. Zaman kita baju putih ada tompok kuning, style apa benda tu orang panggil baju kotor. Tapi zaman tu kalau pakai baju ada za'faran sikit. Sebab ada riwayat Nabi pakai serban ataupun Nabi pakai jubah ada za'faran. Style. Saya nak sebut apa benda? Saya nak sebut sini, Nabi ni dia tidak larang lah adat-adat ataupun benda-benda yang berkaitan dengan uruf zaman semasa tu. Nabi tak larang. Contoh orang pakai baju dengan cara tertentu, tapi dia taklah sampai membuka aurat apa semua, Nabi benarkan. Sebab tu ada riwayat Nabi pakai jubah daripada Rom yang sempit lengan dia. Lengan dia tu sempit. Sebahagian para ulama dia sebut lengan sempit tu maksudnya lengan yang ada kancing, ada butang. Itu maksud lengan yang sempit. Itu pakaian orang-orang Rom Nabi pakai. Dan Nabi ni kalau tengok bila mana berkaitan dengan pakaian, dan pakaian tu kalau dia menepati sunnah, maknanya tidak menepati syariat, maknanya tidak terdedah auratnya, Nabi akan pakai pakaian daripada mana-mana bangsa yang hadiah pada Nabi. Sebab tu kita tengok Nabi ni, dia ada riwayat kata Anas bin Malik dan sahabat lain kata, Nabi aku pernah dilihat pakai hullah. Hullah ni apa dia?
Hullah ni pakaian, bawah tu kain macam kain plekat kita. Lepas tu atas tu baju. Sama ada baju tu macam baju kemeja ataupun baju daripada kain yang tak dijahit. Macam orang pakai ihram lah. Hullah. Hullatun hamra. Dalam riwayat sebut Nabi ni dilihat oleh para sahabat pakai kain daripada hamra, daripada warna merah. Dan ma raaitu ajmala minhu, dan kami tak pernah tengok yang lebih cantik melainkan Nabi pakai. Okay. Saya nak sebut sini pakaian bila mana dia tu okey, kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Dan kita pun bila mana sebut bab pakaian ni, dia ada satu bab Nabi larang kita pakai libasus syuhrah. Libasus syuhrah ni ialah pakaian yang pelik, yang tak biasa bagi masyarakat tu sehingga orang tengok satu macam. Itu maksud libasus syuhrah. Hujan Allahumma sayyiban nafi'an. Itu sunnah dia. Kita dah baca tadi kan. Okey. Pakaian bila mana dia tak pelik, bagi masyarakat tu kita pakai. Bahkan para ulama kata sunnah, pakaian yang sunnah ialah pakaian mengikut masyarakat tu. Macam kita orang Melayu, pakaian yang formal bagi kita, baju Melayu, baju kemeja. Kau datang masjid baju Melayu dan kain plekat. Sunnah bagi orang Melayu. Kalau orang yang pakai macam tu, dia dapat pahala sunnah tak? Hakikatnya dia dapat pahala sunnah sebab dia pakai meraihkan masyarakat. Dia pakai ikut masyarakat pakai. Sebab orang kita ni dia nampak sunnah tu pada pakai jubah. Saya dah sebut pakai jubah ni dia adat bagi orang Arab. Tapi orang Melayu kita dia dah terbiasa dengan jubah. Jadi bila mana nak datang masjid ni dia pakai. Cuma saya ingat jubah ni sejak akhir-akhir ni baru orang berani pakai. Dulu zaman-zaman tahun 90-an 80-an yang pakai jubah ni imam ataupun ustaz. Orang kebanyakan tak pakai jubah. Kalau dia bukan ustaz, dia tak berani pakai jubah. Dia mari masjid, dia tak pernah pakai jubah. Dia pakai jubah hari tu orang tengok lain macam. Orang kira nak bagi kursi suruh kuliah. Dulu. Sekarang ni dia jadi fashion sebab orang jual online apa semua banyak jubah. Okay. Ada gaya hipster warna tak ketahuan hala, warna pink pun ada jubah orang lelaki. Okey. Yang tu tak betul tu. Cuma saya nak katanya pakaian mengikut bangsa itu okey. Saya ingat bila mana belajar di Jordan dulu, kita orang pergi kelas Syekh Masyhur Hassan Al-Salman. Syekh Masyhur ni salah seorang anak murid kepada Syekh Nasruddin Al-Albani yang masih hidup, dan dia ahli majlis fatwa Jordan sekarang ni. Kita orang pergi, kebetulan kelas tu orang Malaysia pun ada, orang Thailand pun ada, student-student daripada Indonesia pun ada. Ada seorang student daripada Thailand. Dia ni memang bersemangat betul dengan sunnah. Pakaian dia satu universiti dengan dia pergi kelas pun dia pakai jubah, lepas tu dia pakai serban macam syekh tu lah. Tak pakai iga tu, tapi dia pakai serban striker bagi kemas, bagi tajam macam Ultraman tu pakai. Jadi ada seorang tanya soalan, adakah pakaian macam tu termasuk daripada sunnah? Maka syekh tu jawab, pakaian tu ialah termasuk daripada adat kebiasaan orang Arab, dan pakai macam ni ialah ciri penuntut ilmu ataupun orang alim di negara Arab sahaja. Jadi syekh tu kata, kalau negara orang lain saya tak tahu. Tapi dia tu tekan nak tanya lagi, adakah dia sunnah 100%? Tak. Syekh tu kata sunnah ialah mengikut pakaian bangsa tu ataupun masyarakat tu. Maknanya satu orang dia nak pakai dengan cara tu tak salah pun. Cuma yang paling aulanya ialah dia ikut pakaian masyarakat tu. Pakaian keadaan masyarakat seperti tu. Sebab tu kau tengok, melainkan pakaian-pakaian yang ada ciri kepada agama tertentu. Sebab tu kau tengok guru-guru hadis, ulama-ulama hadis di India ni, dia orang jarang pakai serban lilit macam tempat kita. Sebab dia orang nak bagi beza dengan Sikh. Geng-geng Sikh yang pakai serban. Sebab kalau pakai serban macam tu, dia orang akan nampak dia Sikh ke Muslim. Jadi para ulama sana, walaupun serban tu hakikatnya dia sunnah yang ada pada badan Nabi, pernah pakai, imamah Nabi pernah pakai, tapi dia orang tak pakai tujuan nak bagi beza dengan
kumpulan tu. Jadi tu fiqhul libas, fiqh dalam pakai pakaian. Jadi salah tak bila mana seorang tu dia pakai baju Melayu? Tak salah, baju Melayu kain plekat okey. Dan orang yang pakai jubah dia tak boleh rasa dia lebih pahala berbanding yang pakai baju Melayu kalau duduk di Malaysia lah. Tapi kalau duduk di negara Arab okey, nak pakai jubah okey. Tak ada masalah. Ni duduk di negara Arab pakai baju Melayu dengan samping lagi. Duduk sini nak pakai jubah balik. Jadi tak kena. Dia ikut keadaan masyarakat tuan-tuan. Macam setengah-setengah negeri. Kalau macam saya di Terengganu, orang lelaki pakai kain batik dan datang solat masjid. Dulu okey, sekarang kurang okey lah. Cuma saya pernah tengok lah orang-orang tua sembahyang Jumaat, baju Melayu kain batik. Dia orang kerja nelayan ke laut ni, kain batik lepas ataupun kain batik macam orang perempuan pakai dengan baju kemeja. Itu pakaian biasa bagi orang Terengganu. Lelaki yang pakai, bukan perempuan yang pakai. Untuk uruf Terengganu tak apa. Tapi benda pakaian macam tu buat perangai pakai dekat KLCC, satu macam tak boleh. Tu tak kena. Nak pakai macam tu, dia macam orang Scotland pakai skirt bagi orang lelaki, tak apa, benda tu okey. Macam orang Indonesia pakaian rasmi, pakai kain plekat untuk majlis rasmi dengan presiden, okey. Sebab tu kita tengok sebahagian orang Indonesia dia pakai kot, pakai kain plekat dalam majlis dengan presiden dia orang. Okey. Presiden pun pakai macam tu, tak ada masalah. Tempat kita majlis dengan raja kain plekat. Tengoklah, tengok kalau ada protokol pakaian, pakai ikut protokol pakaian lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, tiada salah nak pakai pakaian apa-apa pun selama mana dia tidak pelik bagi masyarakat tu. Dia tidak jadi satu benda yang pelik bagi masyarakat tu. Okay. Seterusnya, Nabi SAW menyatakan bahawa zuriat bagi sesiapa yang membaca doa ini tidak akan terkena mudarat syaitan. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apakah mudarat yang dimaksudkan dalam hadis ni. Sebab hadis bacaan ketika mana hubungan intim tu tadi minta jauh pada syaitan. Dia letak pada kita 5. Yang pertama, sebahagian ulama berpandangan bahawa maksud mudarat yang akan terhindar tersebut ialah bayi tersebut akan terhindar daripada rasukan syaitan. Maknanya bila mana kita nak bersama dengan isteri, kita baca doa tu, andai kata dapat hasil ataupun melahirkan anak dengan sebab hubungan tu, maka anak tu akan terjaga daripada gangguan syaitan. Itu sebahagian pandangan para ulama. Sebahagian yang lain pula sebut mudarat tersebut ialah bayi terhindar daripada kekufuran, yakni bayi tu tak akan terjatuh dalam kesyirikan. Tetapi tidaklah bermaksud bayi tersebut maksum daripada sebarang dosa. Itu sebahagian. Yang kedua kata bahawasanya bayi terhindar daripada gangguan syaitan yang merosakkan badan dan akalnya. Seterusnya yang keempat, sebahagian ulama menyatakan bahawa bayi tersebut akan terhindar daripada mudarat syaitan yang mengacau hubungan kelamin ayah dan ibunya. As-San'ani cenderung kepada pendapat ini. Inilah pandangan yang kuat bagi penulis. Jadi nak sebut pada kita, pandangan ni bahawasanya bayi tersebut akan terhindar daripada mudarat syaitan yang mengacau hubungan kelamin ayah dan ibunya. Maknanya mengacau ketika mana hubungan kelamin. Kacau macam mana? Dia boleh beri kesan lah pada anak tu. Maknanya kesan benda-benda yang tak elok apa-apa semua. Ini ikhtiar. Tapi bila mana datang pada Nabi, dia ikhtiar yang paling afdal lah. Maknanya baca doa ni, nak kata bukanlah jaminan baca doa ni bila mana bersama dengan isteri, anak yang keluar tu tak degil, tak lawan kita. Bukanlah jaminan 100%. Dia ikhtiar. Dia macam bila mana kita naik kenderaan, kita baca doa. Baca doa, lepas tu Allah Ta'ala uji, rosak ke, aksiden ke. Lepas tu tak puas hati. Saya baca dah doa pagi tadi. Macam mana kereta boleh aksiden? Dia bukan penolak kepada benda tu. Cuma dia sebagai kata apa, wajah tawakal seorang hamba kepada Tuhannya, dan juga menunjukkan kedudukan hamba tu ialah sentiasa bergantung pada Tuhannya. Tapi kalau Tuhan takdirkan satu benda berlaku pada kita, dia akan berlaku. Jadi itu antara beza dia. Hadis ini menunjukkan bahawa syaitan sentiasa akan mengganggu manusia dan membisikkan bisikan jahatnya. Setiap orang tidak akan terpisah dengan syaitan melainkan dengan zikir. Maka zikir dituntut walaupun pada waktu yang dipenuhi syahwat. Nak tunjuk pada kita tentang bagaimana keadaan apa pun seorang Muslim ni dia kena dekat dengan Tuhan.
Dalam riwayat, walaupun riwayat tu dhaif, dia sebut pada kita bahawasanya bayi yang baru dilahirkan ni ada satu syaitan yang suka mengganggunya. Dikatakan Ummu Mildan, kalau saya tak silap nama dia. Ummu Mildan ni dia kacau budak-budak kecil sehingga budak tu jadi menangis. Dan orang tua kita ni dia percaya bila mana dekat maghrib ni kena jauhkan. Benda tu memang adalah hadis. Nabi sebut kafu sibyanakum. Jaga anak-anak kamu, anak-anak kecil. Sibyan ni maksudnya anak kecil. Bila mana masuk waktu maghrib, suruh masuk dalam rumah. Lepas pada tu tutup semua pintu dengan sebut bismillah, supaya syaitan tak masuk. Okay. Maknanya gangguan yang boleh mengganggu. Dalam keadaan-keadaan tertentu ni memang Nabi sebut bahawasanya ada syaitan-syaitan. Contoh bila mana kita duduk dalam bilik air, duduk dalam tandas. Riwayat ni dhaif lah, riwayat Tirmizi. Dikatakan ada satu syaitan bernama Walhan. Walhan ni tugas dia tiupkan was-was di dalam hati orang yang nak bersuci. Itu nama-nama dia lah. Nama-nama dia. Macam dalam riwayat daripada Mujahid. Mujahid ni anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Mujahid kata syaitan ni ada 5 nama. Antaranya ialah Zaknabur. Zaknabur ni nama syaitan yang duduk di pasar. Dia akan seru kita untuk kita habiskan masa lama di pasar. Suka duduk kat pasar. Dia ada orang dia suka pergi ke pasar, pergi tak buat apa, tak beli apa pun, duit pun tak ada. Tapi dia ada orang dia suka pergi tengok orang ramai tu, dia rasa seronok. Daripada pasar tu tak buka sampai pasar tu dah tutup baru dia balik. Kalau jenis style orang kampung. Kalau jenis style orang muda sikit, suka pergi ke mall, tak ada beli apa pun. Mall barang semua mahal. Nak beli baju pun semua 200-300, confirm dah kena ada. Tapi dia ada satu perangai suka pergi. Nak pergi makan dekat kedai-kedai yang ada kat mall pun mahal tak? Tapi ada perangai suka pergi tengok orang naik lift tu, lift tu dia suka. Satu benda, satu perangai, sikap kita tak tahu. Dia ada, orang muda dia ada minat seperti tu. Nak tengok wayang, tinggi sikit tengok wayang. Tinggi sikit tengok wayang. Dia ada benda-benda yang melalaikan. Maknanya syaitan duduk di tempat-tempat dan posisi-posisi ni. Okay. Kemudian kita baca sikit lagi, satu lagi hadis. Berwuduk sebelum mengulangi jima'. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Idza arada ahadukumul 'aud falyatawadda fa innahu anshatu lil 'aud. Apabila salah seorang daripada kamu ingin mengulangi hubungan kelamin, hendaklah dia berwuduk. Sesungguhnya ia lebih memberi kekuatan untuk pengulangan. Okay. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut seseorang yang ingin melakukan jima', maknanya dia dah berjima' dengan isteri dia, lepas tu nak buat sekali lagi, hendaklah dia berwuduk. Wuduk tu bukanlah wuduk yang mengangkat hadas besar, tapi dia wuduk isyaratul lit-taharah, kata para ulama, petanda kepada sukakan kesucian dan kebersihan. Sebab tu syiar orang Islam ni, dia selalu nak duduk dalam keadaan yang bersih. Sebab tu bila mana seseorang dia selesai melakukan hubungan dengan pasangan dia, sebelum dia tidur, kalau dia tak nak mandi hadas pun, paling kurang dia kena ambil wuduk. Sebab apa? Ambil wuduk tu ialah petanda kepada nak bersih diri. Nak bersih diri. Sebab tu kalau tengok, dia ada satu hadis, saya tak ingat hadis tu riwayat siapa. Sebelum tidur ni berwuduk. Sebelum tidur berwuduk. Dia pada perbuatan wuduk sebelum tidur tu, dia ada ansyab, menyebabkan seseorang tu mudah aktif bila mana dia nak bangun pada waktu pagi. Sebab tu kalau kita boleh, jangan kita tinggalkan perbuatan berwuduk sebelum tidur. Letih macam mana pun wuduk lah. Sebab dia macam satu penggera yang boleh menyebabkan kita ni mudah bangun pada waktu pagi. Letih macam mana pun, kalau malas basuh apa pun, ambil lah wuduk. Cuma orang tua kita, dia ada satu petua sebelum tidur basuh kaki. Basuh kaki tak ada basuh kaki. Baik wuduk lah pada basuh kaki. Tujuan basuh kaki tu tak mau mimpi mengarut. Kalau mimpi mengarut mesti tanya, semalam tak basuh kaki lah. Saya kata bukan basuh kaki je saya basuh, rumah pun saya basuh malam tu. Tapi tetap mimpi mengarut. Dia wuduk. Dia petua. Bahkan kau tengok, amalan basuh kaki sebelum tidur ni dia mari pada mana? Hindu yang buat. Hindu dia basuh dengan minyak lagi.
Dia orang memang suka benda orang minyak lah. Cuma nak beritahu amalan tu dia mari. Dan sebab tu lah kita tengok orang Melayu ni dia masih lagi ada sikit-sikit. Orang kata apa, dia punya kesan Hindu yang lama dulu. Orang tua itu. Contoh dalam amalan apa ni? Amalan sanding ada tepung tawar apa semua. Masih ada kesan. Hakikatnya masih ada kesan. Sebab dia percaya pada waktu tu turunnya dua dewa. Ni agama Hindu lah. Bila mana berlakunya perkahwinan, pada waktu tepung tawar tu turunnya dua dewa. Saya tak ingat nama dewa. Dewa dan dewi. Dan dewa tu dia tidak pernah melakukan poligami. Itu je yang turun time berkahwin. Tapi lepas dah tu kawan tu kahwin 2-3. Cuma nak beritahunya harapan bila mana kahwin turunnya dua dewa. Jadi dia orang pun tepung tawar sebagai penghormatan dewa tu datang. Jadi benda tu dia asimilasi daripada Hindu yang lama. Lepas tu dia datang ke tempat kita. Amalan orang Melayu. Sebab tu kalau kita nak tengok amalan Hindu Melayu yang telah ditinggalkan oleh orang Melayu kita kurun yang lama. Kalau tengok zaman kerajaan Kedah tua, sejarah-sejarah lama dulu. Okay. Hindu kita ni bukan mirip dengan Hindu yang ada di India sekarang ni. Hindu orang Melayu dulu dia mirip kepada amalan Hindu yang ada di Bali, Indonesia sekarang ni. Sebab tu kalau tengok di Indonesia dia lain sikit Hindu dia pada Hindu di India tu. Dia taklah kotor macam belah sana. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia datang sikit adat-adat tu. Nak bersanding tu dipersilakan, tapi hakikatnya bersanding tu tetap akan bawa juga benda-benda yang kita tak boleh nak elak. Walaupun para ulama letak sanding ni boleh dengan syarat keluarga terdekat, tapi bagi saya saja payah nak jaga keluarga terdekat saja. Sebab zaman ni zaman orang viral, mesti terlepas kat satu gambar, orang luar mesti akan tahu. Agak sukar lah, agak sukar. Okay. Tapi kalau boleh buat dengan berpada. Kalau nak buat tu buat dengan berpada je lah. Kita dah bahas sebelum ni bab tentang perkahwinan panjang tu semua. Cuma nak beritahunya dia ada lagi adat-adat tu. Jadi berwuduklah sebelum pada kita tidur, dan berwuduk juga bila mana selesai melakukan jima', sebab itu ialah tanda ataupun syiar bagi seorang muslim. Jadi kita berhenti situlah kot untuk pagi ni. Kita berpada situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.